Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yusna binti Shu'aib, nombor matrik 066344. Al-an, sanuqaddimu lakum 'anil mawdu' ahkamur riddah. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk hukuman murtad. Makna ar-riddah. Ar-riddah fil lughah hiya ar-ruju'u 'an syai'in ila ghairihi. وفي الاصطلاح هي الرجوع عن الإسلام بعد اجتنابه إلى الدين من الأديان أو عقيدة من العقائد. Makna murtad. Ar-riddah atau murtad dari segi bahasa ialah beralih daripada suatu ke suatu yang lain. Dan menurut istilah syarak pula, ar-riddah bermaksud beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama yang lain atau beralih kepada akidah yang lain. Ad-dalil 'an ar-riddah min al-kitab, qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. من سورة البقرة آية 217. Daripada dalil yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, iaitu agama Islam, lalu dia mati sedangkan dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosaklah amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Daripada surah Al-Baqarah ayat 217. هذه الآية تدل على أن الردة أفحش أنواع الكفر وأغلظه حكما وأثرا. Ayat ini menunjukkan bahawa ar-riddah ataupun murtad ini merupakan jenis kufur yang paling keji. Hal ini kerana mereka telah berpaling tadah daripada agama Islam dan hukumannya sangatlah berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ismahani binti Misri, nombor matrik 066938. Seterusnya kita akan membincangkan tentang Nobit ma takun bihi al-riddah, iaitu ciri-ciri ataupun kategori-kategori yang menyebabkan murtad dalam Islam. Terdapat 3 perkara, iaitu yang pertama, ingkar hukum mujma' alaihi, iaitu mereka yang mengingkari hukum yang telah disepakati ijma' ulama' yang mudah diketahui hukumnya oleh semua umat Islam. Sebagai contoh, mereka yang mengingkari akan kewajipan melakukan rukun Islam, iaitu menunaikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji dan menunaikan zakat. Mereka juga ingkar akan keharaman meminum arak, dan mereka juga ingkar bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ciri-ciri ini dikategorikan sebagai setengah daripada sebab-sebab ar-riddah. Yang kedua, ayyaf'al fi'lan bihi khasa'is al-kuffar, yang bermaksud mereka yang melakukan satu perbuatan yang khusus bagi orang kafir seperti sujud kepada berhala ataupun melakukan satu upacara ibadah bagi orang-orang kafir. Contoh yang lain pula ialah apabila mereka melakukan satu perbuatan seolah-olah menafikan bahawa mereka itu berpegang kepada agama Islam, seperti memijak Al-Quran ataupun mencampak Al-Quran di tempat yang kotor secara sengaja, bukan kerana dipaksa. Yang ketiga, ayantiqu bil qaul yatanafi ma'azimmatu Islam, iaitu mereka yang mengatakan satu perkataan yang menafikan keislaman diri seseorang itu, sama ada dengan keyakinan diri ataupun kerana ingkar ataupun secara bergurau senda. Sebagai contoh, dia memaki agama Islam, memaki Nabi ataupun mencela Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahawa Allah itu tidak wujud dan mengatakan bahawa kewajipan seseorang perempuan itu menutup aurat menjadikan manusia itu mundur. Jadi sama-samalah kita menjaga lisan dan perbuatan supaya tidak termasuk dalam kategori-kategori ar-riddah. Waliyazubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Ilana binti Jumadi, matrik 066889. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan hukuman bagi orang yang murtad. Hukuman bagi kesalahan murtad yang dikenakan kepada lelaki dan perempuan adalah sama. Apabila seseorang lelaki atau wanita yang telah baligh dan berakal melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada kemurtadan, mereka tertakluk kepada hukum-hukum yang berikut. Hukuman yang pertama, pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat. Ini kerana kemurtadannya mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul atau kerana rasa marah sehingga menyebabkan hilang pedoman. Dengan ini, pesalah akan dibimbing semula kepada kebenaran dengan cara bertaubat dan nasihat. Di samping itu, dia perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatannya.
Hukuman yang kedua, pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan tidak menerima perlawanan supaya bertaubat. Dia hendaklah diberitahu bahawa dia akan dihukum bunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya. Walaupun tindakan itu dilakukan kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk mempersenda. Yang ketiga, pesalah wajib dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya dan tidak mahu bertaubat. Seterusnya, dalil berkaitan dengan hukuman orang yang murtad. An Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuhillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda thalasin an-nafsu bin nafsi wa sayyibu zani wal mufariq min din tariku lil jamaah. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad itu adalah utusan Allah kecuali kerana salah satu daripada 3 sebab berikut, iaitu nyawa dengan nyawa, orang yang pernah kahwin dengan berzina dan orang yang memisahkan diri daripada agamanya serta meninggalkan masyarakat Islam. Hadis kedua, warawad Darqutni an Jabir radhiyallahu anhu anna imra'atan yuqalu laha Ummu Ruman irtadat fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuridu 'alayha Islam fa in tabas wa illa qutilat. Daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Ruman telah murtad, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia diajar tentang Islam. Sekiranya dia bertaubat maka tidak mengapa, namun sekiranya dia tidak bertaubat maka bunuhlah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Ihwan. Nombor matrik saya ialah 068271. Hari ini saya akan menerangkan syarat-syarat pelaksanaan hukuman hudud terhadap seorang murtad adalah seperti berikut. Yang pertama, walinya harus mendisiplinkan dan menegur. Seterusnya, membimbing anak lebihnya daripada tindakan atau perkataan yang tidak pantas. Kedua, pendisiplinan tersebut dan pembunuhan seorang murtad tidak dibenarkan sebelum dia bertaubat. Pertimbangkan dibuat berdasarkan kematangan dan kecerdasan individu tersebut dan tidak berlaku bagi kanak-kanak atau orang gila kerana mereka tidak berkewajipan agama. Namun selepas bertaubat, pembunuhan dilakukan dengan segera jika tidak ada penyesalan yang ditunjukkan. Yang ketiga, bukti murtadnya harus disahkan melalui pengakuan atau saksi yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farazana binti Rosli, nombor matrik 066284. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan kesan kepada kesalahan murtad. Apabila seseorang muslim itu murtad ataupun keluar daripada Islam, ia akan menimbulkan beberapa kesan selain daripada hukuman mati. Antaranya, yang pertama, semua hartanya akan ditahan ataupun disekat. Harta tersebut akan dijaga oleh pemerintah atau wakilnya dan digunakan mengikut keperluan. Kalau pesalah itu bertaubat dan masuk Islam semula, harta mereka akan dikembalikan. Harta itu masih kepunyaan mereka, kecuali sekiranya mereka enggan bertaubat dan dihukum mati, maka harta mereka telah dibatalkan sejak mereka murtad. Kesimpulannya, hak milik harta mereka bergantung kepada keputusan sama ada bertaubat atau enggan bertaubat dan dihukum mati. Yang kedua, semua urusan dan akad seperti jual beli, gadaian dan sebagainya terbatal kerana status sebagai murtad menggugurkan segala kelayakannya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Osman, nombor matrik 08420. InsyaAllah hari ini saya akan sambung pembentangan dengan tajuk kesan yang berlaku akibat murtad. Okey, keseluruhan harta sepenuhnya dirampas dan diletakkan di bawah pengawasan imam besar atau orang yang memberikan kebenaran untuk mengambil rampasan harta itu. Dan perlu dibuktikan bahawa harta itu telah menjadi pemiliknya semasa dia masih lagi Islam. Jika dia tidak bertaubat dan mati sebelum itu, maka ia akan dibuktikan bahawa pemilikan hartanya telah berakhir sejak dia murtad lagi. Seterusnya, semua tindakan dan perjanjian sivilnya seperti jual beli, hadiah, kadai dan sebagainya menjadi batal kerana murtad dan ia kehilangan kelayakan untuk semua itu. Okey, perintah hukum tidak mewariskan harta antara dia dan keluarganya. Jadi, jika ahli keluarga Islamnya meninggal semasa dia murtad, maka dia tidak dapat mewarisi sesuatu harta dari keluarganya walaupun dia dianggap sebagai salah satu waris. Seperti disebutkan di dalam hadis, seorang muslim yang kafir tidak akan mewarisi dan seorang kafir tidak akan mewarisi seorang muslim.
Seterusnya, dia berpisah dengan isterinya dan perkahwinan mereka dianggap sebagai dalam iddah. Jika dia bertaubat dan kembali kepada Islam dalam tempoh iddah, isterinya kembali kepada dia tanpa akad nikah yang baru. Jika dia tidak bertaubat dalam tempoh iddah, perkahwinan dianggap batal dan jelas bahawa pembatalannya bermula sejak dia murtad lagi. Jika telah jelas bahawa perkahwinan telah dibatalkan sejak dia kembali kepada kekufuran, maka jika dia bertaubat selepas itu, dia tidak akan dapat kembali kepada isterinya kecuali dengan akad perkahwinan yang baru dan mas kahwin yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Akila binti Ahmad, Matrik 068087. Kali ini saya ingin menerangkan sedikit perkara berkenaan dengan al-asaru mutarabidatun ala qatlil murtad, iaitu implikasi hukuman mati ke atas pasal murtad. Antara implikasinya ialah yang pertama, haram memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah pesalah murtad tersebut. Ini kerana pesalah tersebut dihukum mati kerana melakukan kesalahan berat, iaitu riddah, yang mana ia menyamai dengan orang kafir. Yang bermaksud di sini, jenazah yang muslim sahaja boleh dimandikan, dikafankan ataupun disembahyangkan kerana terdapat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yartadi minkum an dini fayamut wa huwa kafirun. Yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpantadah dari agamanya, lalu ia mati sedang ia tetap kafir. Yang keduanya ialah tidak boleh mengebumikan jenazah seorang murtad di tanah perkuburan orang Islam. Bermaksud di sini bahawa jenazahnya perlu dikebumikan jauh dari perkuburan orang Islam kerana jenazahnya menyamai banyak orang kafir disebabkan dia telah keluar dari agama Islam. Dan yang ketiganya ialah kesemua saudara bagi pesalah murtad tersebut tidak berhak mewarisi harta pusakanya kerana hubungan persamaan agama antara mereka telah pun terputus. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud seorang muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang muslim. Ini menjadikan hak milik pesalah tersebut terhadap hartanya telah pun digugurkan disebabkan murtad menurut Islam.